Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Nurul Hamiti Muhammad dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 BAMB 3052 Seni dalam Pendidikan. Di dalam video ini saya akan membincangkan 4 topik utama, iaitu yang pertama, sinopsis cerita asal-usul mengapa gajah ada belalai panjang. Yang kedua, integrasi seni muzik dalam e-book dan kit pengajaran. Yang ketiga, integrasi seni pergerakan dalam e-book dan e-pengajaran. Yang terakhir, integrasi seni visual dalam e-book dan kit pengajaran. Baiklah, yang pertama kita akan bincangkan sinopsis cerita asal-usul mengapa gajah ada belalai panjang. Cerita ini mengisahkan tentang seekor gajah yang bernama Bambam yang suka berbohong kepada rakan-rakannya. Hari demi hari, Bambam menyedari bahawa hidungnya semakin panjang. Namun, Bambam tidak menghiraukan perkara tersebut dan terus menipu rakan-rakannya. Oleh itu, hidungnya bertambah panjang sehingga dia tidak dapat makan, lalu badannya menjadi lemah dan sedih. Akhirnya, Bambam menyesali perbuatannya yang suka menipu itu. Dia belajar untuk makan dengan menggunakan hidungnya untuk menyuap makanan ke dalam mulutnya. Baiklah, sekarang kita akan lihat apakah elemen-elemen yang terdapat dalam seni dalam pendidikan. Yang pertama, kita ada elemen seni visual. Yang kedua, elemen seni muzik. Dan yang terakhir, elemen seni pergerakan. Seterusnya, kita akan bincangkan apakah kebaikan sekiranya guru mengintegrasikan seni muzik dalam pengajaran. Yang pertama, guru dapat menjadikan pengajaran lebih menyeronokkan dengan aktiviti menyanyi bersama murid-murid. Yang kedua, guru dapat menaikkan mood murid supaya murid mudah untuk menumpukan perhatian. Yang ketiga, guru dapat mengelakkan murid untuk berasa mengantuk dan bosan di dalam kelas semasa aktiviti pengajaran. Dan yang terakhir, guru dapat mencungkil bakat murid dalam bidang nyanyian. Baiklah, seterusnya kita akan analisis apakah unsur seni muzik yang terdapat di dalam e-book yang telah saya hasilkan. Yang pertama, lagu Saya Seekor Gajah telah digunakan di dalam e-book ini dan lagu ini sangat bersesuaian dengan watak dan cerita ini kerana ia menunjukkan seekor gajah yang bernama Bambam yang sunyi lalu mencari rakan-rakannya dan terus menipu. Yang kedua, lagu ini menggunakan bahasa yang mudah dan sesuai untuk murid-murid tahap 1. Yang ketiga, guru dapat menambahkan kosakata baharu kepada murid-murid melalui lagu ini kerana murid mudah untuk mengingati perkara baru sekiranya ada integrasi muzik dalam pendidikan. Dan yang terakhir, lirik yang digunakan sangat jelas dan sebutan juga kuat. Ini membolehkan murid mampu untuk mendengar dengan baik dan mengajuk atau menyanyi semula lagu tersebut dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah, sekarang kita akan beralih pula kepada kebaikan sekiranya guru mengintegrasikan seni pergerakan dalam pengajaran. Yang pertama, guru dapat mengelakkan murid untuk rasa mengantuk dan bosan kerana oksigen lebih sampai ke otak dengan lebih cepat dengan adanya pergerakan. Yang kedua, guru dapat mencukil bakat murid yang terpendam dalam bidang tarian dan pergerakan. Yang ketiga, guru dapat mewujudkan kerjasama dan disiplin dalam diri murid ketika melakukan aktiviti pergerakan yang memerlukan kerjasama antara satu sama lain. Dan yang terakhir, guru dapat mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Berikut merupakan unsur-unsur seni pergerakan yang terdapat di dalam e-book dan kit pembelajaran yang telah saya hasilkan. Di dalam e-book yang telah saya hasilkan, kita dapat menggabungkan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor semasa lagu Saya Seekor Gajah dan semasa murid mempersembahkan cerita ini semula di hadapan rakan-rakan yang lain. Contohnya, murid ataupun guru boleh melakukan pergerakan seperti bergerak ke kiri dan ke kanan, menghentak kaki, menggoyangkan badan, dan guru dan murid juga boleh menambahkan apa-apa pergerakan yang sesuai dengan mengikut rentak dan kesesuaian cerita tersebut. Mencari kawan-kawan sama menari, linggang-linggang ke kanan, linggang-linggang ke kiri, linggang-linggang ke kanan, linggang-linggang ke kiri. Seterusnya, unsur seni pergerakan yang terdapat di dalam kit pengajaran saya ialah
guru dapat menggabungkan pergerakan bukan lokomotor semasa murid diminta untuk ke hadapan bagi menuturkan semula ayat tersebut dengan menggunakan intonasi dan pergerakan yang sesuai. Contohnya, apabila rasa terkejut, murid boleh mengangkat tangan dan dibawa ke mulut. Apabila rasa sedih, murid boleh mengusap-ngusap pipi seperti mahu mengelap air mata. Baiklah, yang terakhir kita akan bincangkan apakah kebaikan sekiranya guru mengintegrasikan seni visual dalam pengajaran dan pengajaran. Yang pertama, guru mampu meningkatkan kefahaman seseorang murid dalam untuk memahami sesuatu konsep dalam bentuk visual. Ini kerana murid akan mudah untuk memahami sesuatu konsep dengan menggunakan bahan visual ataupun infografik berbanding dengan menggunakan teks yang panjang dan rumit. Yang kedua, guru dapat meningkatkan daya kreativiti murid dalam menghasilkan inovasi kerana murid akan bereksperimen dengan pelbagai warna dan bentuk. Dan yang terakhir, guru juga dapat melahirkan murid yang cinta dan bijak dalam menghargai hasil karya seni. Baiklah, seterusnya kita akan analisis apakah elemen unsur seni visual yang terdapat dalam e-book yang telah saya hasilkan. Yang pertama, cerita saya seekor gajah ini menggunakan pelbagai bentuk dan gambar-gambar seperti gambar gajah, burung, katak, buah-buahan dan banyak lagi. Selain itu, warna yang digunakan di dalam e-book ini juga menunjukkan kepelbagaian kontras dan warna yang pelbagai. Dan akhir sekali, guru juga boleh meminta murid untuk melukis semula bentuk-bentuk yang terdapat di dalam cerita asal usul tersebut. Berikut merupakan contoh-contoh elemen seni visual dalam e-book, iaitu yang menunjukkan pelbagai bentuk dan warna digunakan bagi menghasilkan e-book ini. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan pergi pula kepada unsur seni visual yang terdapat di dalam kit pengajaran yang telah saya hasilkan. Baiklah, kit ini juga mempunyai pelbagai bentuk dan gambar rajah yang menarik supaya kita dapat menarik murid dan murid mudah untuk memahami konsep ayat seru. Contohnya, kita ada emoji perasaan seperti perasaan sedih, marah, sakit yang mempunyai berkaitan dengan gambar rajah yang merujuk pada ayat seru tersebut. Yang terakhir, warna yang digunakan dalam kit pengajaran ini juga merupakan warna yang terang yang mendapatkan kontra warna supaya murid tidak bosan semasa sedang belajar tata bahasa, kerana kita tahu bahasa Melayu ini penuh dengan hukum dan tata bahasa. Jadi, guru perlulah bijak dalam mengaplikasikan seni dalam pendidikan semasa pengajaran bahasa Melayu supaya dapat menarik minat murid untuk lebih memahami bahasa Melayu. Berikut merupakan contoh-contoh unsur seni visual yang digunakan di dalam kit pengajaran saya. Di sini kita dapat lihat pelbagai bentuk dan juga warna yang digunakan bagi menarik minat murid. Dia kata, kesimpulannya, guru-guru bahasa Melayu pada masa kini perlulah bijak dalam mengintegrasikan seni dalam pendidikan seperti seni pergerakan, seni muzik dan seni visual di dalam pengajaran bahasa Melayu. Kerana dengan adanya pengintegrasian seni dalam pendidikan ini, guru mampu mewujudkan suatu pembelajaran terancang yang bermakna dan juga menyeronokkan. Di samping, guru dapat meningkatkan lagi kefahaman murid tentang hukum dan tata bahasa Melayu.